Leluhur kita gagah berani, ilmu bela diri mencapai tahap ketuhanan. Mereka telah menjadi dewa-dewi dan memberkati keluarga Ye. Kami memohon restu roh leluhur untuk keturunan keluarga Ye. Inikah Dewan Leluhur? Ramai sangat di sini. Sembahyang. Kurniakanlah berkat Datuk Leluhur. Baik leluhur Tilida Tuan sendiri memberi keberkat. Xiaoyan Wudao, kalian layak jadi anak saya. Keluarga Ye ada pengganti. Ayah, adakah aku juga dapat berkat Datuk Leluhur? Leluhur hanya lindungi kami. Pergi minta makcik ajarkan sulaman. Ayah Abang Wudao bully saya. Wudao memang betul. Wanita dilarang masuk Dewan Leluhur. Drupadi juga tak kalah perlindungan di bawah. Siapa benarkan kamu masuk? Di mana mak kamu? Confirm saya tak jaga Xuan. Saya bawa dia pergi sekarang. Jom balik. 2 orang luar berani masuk Dewan Leluhur. Tak takut kena rotan. Saya dan emak bukan orang luar. Tuan Muda Sulung memang berbakat. Abang, ya Xuan adik kita. Kita baru dapat perlindungan leluhur. Patut lindungi keluarga. Abang Yayan. Tapi mereka langgar peraturan. Patut dihukum. Kata bagus. Wudao ingat peraturan keluarga. Semakin mirip ketua keluarga. Siapa datang sini? Ya, saya berada. Tuan, salah saya. Tak jaga budak ini. Xuan baru 10 tahun. Hukum saya saja. Pukul dia. Emak berhenti pukul. Ayah, saya tak masuk lagi Dewan Leluhur. Kamu semua tak cukup kuat. Biar saya buat. Mak, jangan. Ibu. Jangan. Ibu, mimpi ini lagi. Ibu, sejak nenek moyang tak restui kita, aku akan lindungi ibu. Mohor Maharaja Giok, lambang pemerintah tertinggi 3 alam, boleh perintah dewa-dewi turun. Capum? Siapa yang beco? Xuan, mari cepat makan. Ibu keluarga Ye tetap keluarga bangsawan terunggul di Jiangcheng. Ayah pun ketua keluarga. Tapi sebab aku perempuan, terpaksa duduk rumah buruk ini. Kini aku dewasa. Tak boleh tengok upacara pengiktirafan nenek moyang. Keluarga Ye tak wariskan seni bela diri pada perempuan Xuan. Jangan fikir banyak. Hidup saja. Makan dulu. Lepas ini ibu bawa kamu jalan-jalan. Sudah 10 tahun. Dulu ibu banyak luka lindungi aku. Tapi apa sebenarnya berlaku? Kenapa ayah lepaskan kami akhirnya? Aku tak ingat. Hilang. Tunduk sambut Tuan Muda. Kuil nenek moyang sudah dibersihkan. Sudah bersih. Ada 2 longgokan sampah sini. Buta ke? Tuan Muda. Ye Wudao, sekurang-kurangnya panggil ibu aku Mak Tiga. Berani kamu. Wudao, adik kamu tak sengaja tadi. Jangan marah. Tak sengaja? 10 tahun lepas pun cakap tak sengaja. Ayah pun lepaskan kamu. Hari ini datang lagi cari maut. Masih nak kata tak sengaja? Ibu. Xuan, ibu okey. Cepat minta maaf pada Abang Wudao. Minta maaf? Kami cuma tengok pintu kuil tak masuk pun. Ini tak langgar peraturan keluarga. Kenapa nak minta maaf? Kenapa? Aku kata kamu masuk, jadi kamu masuk. Bayarin aku atas agar kamu habis terbunsel. Air atas nama Ayo. Jangan. Berhin. Tuan Muda, awak tak apa-apa. Pergi mampus. Pergi mampus. Abang kedua, kau yakin nak lindungi kedua perempuan jalang ini? Jadi kau nak apa? Yan, semua salah besar kecil ini milik aku. Tak payah kau begini. Wudao, kalau ada tersinggung, luahkan saja pada aku. Tak sangka kau ambil berat tentang anak kau. Kalau segitu, aku akan jalankan peraturan keluarga bagi pihak ayah. Sujud sekarang? Ibu, jangan sujud. Janganlah. Nak, kalau kau naik sana sekarang, ibu kau yang susah nanti. Ibu, jangan sujud. Janganlah. Hebat. Wudao, aku sujudlah. Lepaskan aku, ibu. Ye Wudao, kau manusia ke? Apa salah kami pada kau? Salah? Ada anjing busuk depan rumah aku. Perlu ke sebab untuk bunuh? Sudah, abang. Ayah hantar kau sini untuk sembahyang nenek moyang. Bukannya bully adik dan ibu ketiga kami.
Kalau ayah tahu, apa kau rasa jadi pada kau? Aku cuma bergurau dengan ibu ketiga dan adik Shuan. Betul tak, ibu ketiga? Kyanzatsjad. Semuanya gurauan. Tapi jelas kau... Diam. Ini tempat suci tokong nenek moyang. Siapa benar kau bising sini? Tuan, Puan. Ayah nak cakap sesuatu. Saya ada sesuatu nak cakap. Apa-apa yang nak dicakap, tunggu habis upacara sembahyang nenek moyang. Wanita dilarang menyertai upacara sembahyang nenek moyang di Dewan Keluarga. Sesiapa pun tak boleh masuk. Baik, Tuan. Hari ini upacara pengiktirafan nenek moyang sekolah seni mempertahankan diri Ye yang diadakan 20 tahun sekali. Kita menjemput nenek moyang turun beri berkat kepada anak murid keluarga Ye. Semalam nenek moyang muncul dalam bilik. Kata engkak sulung yang ditakdirkan akan muncul hari ini, siapa dapat restu 18 nenek moyang dan menang pertandingan, akan jadi ketua keluarga seterusnya. Anak kedua, kamu dululah. Baik, ayah. Ya, Yan, generasi ke-20 keluarga Ye, memohon perlindungan dan berkat semua nenek moyang. Dulu ketika ketua keluarga beri berkat, 10 nenek moyang muncul. Tuan kedua memang anak emas langit. Pasti kamu yang ditakdirkan. Aduh, ini apa maksudnya? Nak Kenmai, Kames turun dulu. Baik, ayah. Wudau, kamu mari sini. Baik, ayah. Ye Wudau, generasi ke-20 keluarga Ye, memohon berkat dan perlindungan semua nenek moyang. Semoga nenek moyang merahmati kita. 15 daripada 18 generasi nenek moyang telah muncul. Tuan muda sulung sememangnya layak jadi pewaris. Anak sulung yang membanggakan tahniah. Kenapa rasa seperti ada yang tak kena? Upacara pengiktirafan nenek moyang tamat. Sayalah anak sulung yang disebut dalam mimpi itu. Tunggu sebentar. Shuan, apa yang kau buat? Cepat balik ke sini. Cepat balik ke sini. Puan ketiga nampaknya pengajaran 10 tahun lalu tak cukup berkesan. Ayah, saya juga keturunan keluarga Ye. Saya berhak sertai upacara pengiktirafan nenek moyang. Mengarut, di seluruh Changxia tak pernah wanita dibenarkan masuk dewan nenek moyang. Diam, sebagai wanita kau tak layak masuk dewan nenek moyang. Sudah baik ketua keluarga benarkan kau tengok upacara dari sini. Kau masih berani tamak? Saya ada bakat. Kenapa tak boleh mohon restu nenek moyang? Hanya kerana saya wanita tak layak jadi keturunan keluarga ya? Diam, tuan-tuan, ini salah saya gagal didik anak. Kami tak layak sertai upacara hari ini. Izinkan saya bawa Ye Xuan pergi. Lepas pertandingan esok, saya akan bawa Ye Xuan ke sini untuk dihukum. Teruskan upacara dulu. Hal ni kita bincang kemudian. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Pergi, cepat. Ye Xuan, kau bertua. Upacara tamat. Wudau Xiaoyan pulang dulu untuk persiapan. Dalam masa pertandingan indiktoriti di perada berikan ikan spy play for antara kamu berdua. Ya, ayah. Ibu, kenapa tak benarkan saya mengaku nenek moyang? Sedangkan saya... Sheng Xuan, dalam keluarga Ye, seni bela diri tak pernah diwaris ke wanita. Semua nenek moyang kita lelaki. Berapapun kau berusaha, semuanya sia-sia. Kau lihat dik sini. Ibu buatkan makanan. Lupakan hal ketua keluarga. Siapa kata wanita tak standing lelaki? Ibu, ayah saya pasti buktikan. Burung pipit pun boleh jadi phoenix yang terbang tinggi. Makan malam ada braised pork belly. Benarkah? Baguslah. Tuan-tuan, maaf ganggu. Lau Ye, tak sedar ini pertandingan besar ke-20 keluarga Ye. Entah kali ini, adakah akan lahir jenius seperti dulu dalam keluarga Ye. Lau Ye, nampaknya perjalanan saya ke sini berbaloi.
Maafkan saya, Ibu. Ibu ikut peraturan lama, tapi saya tak boleh telan perasaan ini. Agak masih Starwishning, saya tak akan peduli untuk menyertai. Tapi sekarang dengan meterai Maharaja Jet, saya boleh panggil Dewa-Dewi. Saya mesti memperjuangkan peluang ini. Ini untuk buktikan wanita setaraf lelaki. Ye Xuan generasi ke-20 keluarga Ye, merayu semua nenek moyang turunkan berkat. Cahaya emas ini Ki, ya datang dari dewan nenek moyang. Pada spirit, aku benar-benar berjaya. Luar biasa, 18 nenek moyang keluarga Ye muncul serentak. Gadis kecil ini berbakat luar biasa, sangat menarik. Ye Xuan yang hamba memberi hormat pada semua leluhur. Semoga nenek moyang berikan berkat. Nenek moyang, apakah ini? Kami Dewa Kecil menyambut kedatangan Dewa Agung dengan hormat. Jasad Dharma Tuan sejati. Dewa Agung, janganlah murka. Hamba tua ini akan undur diri. Leluhur ke-18. Udau, kau yang buat ni? Memang, kau putra takdir yang leluhur sebut dalam mimpinya? Leluhur ke-18 muncul semula nak kurniakan berkat padamu. Estigna pertanakan napwak, kalau akis kau mangkit semula. Walaupun tak tahu siapa panggil leluhur, tapi kalau ayah dah macam ni, siapa lagi sayang aku esok? Cucu dah memberi salam pada semua leluhur. Apa dah jadi? Udau, leluhur kata apa tadi? Ayah, leluhur dah tetapkan aku jadi ketua keluarga here. Bagus. Kegemilangan keluarga Ye. Cukup, Ye Yan. Kau nak apa lagi? Xuan Mei bising tadi kuat sangat. Nanti ganggu Udau dan ayah, susah kita nak lari. Tapi aku pun dapat pengiktirafan leluhur. Kenapa? Sebab kau anak gundik perempuan yang akhirnya kena kawini. Cik Tai Tai ketiga. Terima kasih, Xiaoyan. Mak, adik pura suruh dia bawa aku keluar. Xuaner, lupakan pertandingan keluarga Ye. Warisan 100 tahun tak boleh diubah sesiapa. Kalau kita ikut adat kolot, perempuan Ye dan Changxia takkan maju. Kalau ada yang kena langgar peraturan, kenapa tak boleh aku? Ikan masin pun boleh jadi naga, burung pipit pun boleh jadi phoenix. Perumpamaan burung pipit jadi phoenix, cantiknya. Cik Tai Tai, saya sokong Xuan Mei. Kalau nak lawan, kita lawan sama-sama. Esok di pertandingan keluarga Ye, pastikan bawa Ye Xuan bersama. Ini satu-satunya peluang perempuan keluarga Ye bangkit jadi phoenix. Kabarnya juara pertandingan ini bukan saja boleh mewarisi jawatan ketua keluarga, tetapi juga menyertai sekte Fengling Yueyang yang dipuja keluarga Ye turun-temurun. Sekte Fengling Yueyang itu sektian langit. Konon Grandmaster sekte Fengling Yueyang hampir mencapai keabadian, bakal naik ke surga. Pengasas sekte ini pun diangkat sebagai dewa dan askar, kayangan di alam atas. Xuan, yuk kena fikir masak-masak. Sekali naik tangga ini, ia jadi pertarungan nyawa. Tiada sesiapa boleh campur tangan. Mak, jangan risau. Saya tahu apa yang saya buat. Ya Xuan, hari ini pertandingan keluarga Ye. Anak kundik macam kau buat apa di sini? Tuan Muda Sulong. Korang berdua nak buat apa ni? Tak tahu ke tetamu penting datang hari ini? Dengan dua perempuan ni, malu keluarga Ye. Tenang Tuan Muda, kami halau dia sekarang. Ya. Ye Wudao, takut kalah dengan aku dan jadi bahan ketawaan? Ye Xuan, kau cuma anak kundik. Langsung tak layak tengok pertandingan. Apatah lagi lawan aku. Aku sengaja halang kau hari ini. Boleh buat apa? Tolak dia keluar. Ya. Tunggu Wudao, Xuan tak ada niat lain. Sekarang keluarga Ye adakan pertandingan begini. Tolong beri peluang pada Xuan. Mak, saya jumpa ayah. Tak payah merayu kat dia. Baik, sebab Cik ketiga dah kata aku bagi peluang. Oi, betakah? Terima kasih. Bila aku kata benarkan kau masuk? Ini acara besar keluarga Ye. Kau ingat boleh masuk sesuka hati? Kalau begitu cara nak masuk? Kalau nak masuk sangat, naik sambil mengesut lutut. Biar tetamu tahu korang merayu untuk tengok acara kami. Bukan nak memalukan. Nah, dengan ini orang luar takkan kata kami benarkan perempuan masuk. Tuan Muda Sulong dah berbaik hati. Korang patut bersyukur. Mengesot. Ini keterlaluan. Mak, saya tak nak sertai pertandingan ini. Mari kita balik. Tidak, bukankah hari ini yang kita tunggu sudah 20 tahun? Baiklah, seharusnya nak mengesot.
Mak, Baiklah, aku akan berusaha. Iba, Bagus. Contoh terbaik kasih ibu setinggi gunung. Teruskan, tadi aku suruh berlutut betul-betul. Macam ni. Setiap kali berlutut, tambah sekali kau tahu sebagai tanda ikhlas. Ibu, aku tarik diri dari pertandingan. Tak guna kita tinggal di keluarga Ye. Mari kita pergi. Xuan, ibu tak apa. Bertahun dah ibu berlutut di sini. Sampai kau dah boleh menang dalam pertandingan. Apa dah salah ibu berlutut lagi? Ibu, Ibu Yewudao, derita ibu akan kubalas 1000 kali ganda padamu. Ada masalah? Tinggal 2 langkah saja. Ayolah. Yewudao. Ibu. Abang, pertandingan semakin hampir. Perwakilan Fengling Moon Shadow akan tiba tidak lama lagi. Kalau mereka nampak layanan begini sampai engkar terima anak murid keluarga. Ya, sanggupkah abang tanggung? Adik kedua, cuma 2 perempuan saja ini. Mana mungkin Fengling Moon Shadow peduli? Atau adik mau lawan cakap abang semata-mata kerana perempuan? Xiaoyan, tak payah kau pertaruhkan diri untuk kami. Pertandingan keluarga Ye menyangkut maruah keluarga. Sekalipun bukan untuk kamu, aku tetap akan halang dia. Kenapa berdiri saja? Masuklah bertanding. Ayah, saya nak masuk tadi. Tapi tiba-tiba Third Madam dan Yeo Xuan menghalang di sini. Sudah dihalau, tapi degil tak mau pergi. Ayah. Tetamu Fengling Moon Shadow akan tiba tak lama lagi. Cari tempat tak menonjol. Kalau gagalkan rancanganku, takkan kumaafkan. Ya Xuan, Third Madam, jom kita pergi. Ibu jangan risau. Anak pasti menang pertandingan ini. Semua dikerdiai hari ini ialah pertandingan klan keluarga Ye kami yang diadakan 20 tahun sekali. Semua ahli keluarga Ye yang diberkati nenek moyang boleh menyertai. Yang berjaya menjadi ketua keluarga hari ini ditakdirkan memimpin keluarga Ye ke kemakmuran. Kabarnya tadi malam, Tuan Muda Sulong membuat roh nenek moyang muncul kali kedua. Malah 15 generasi nenek moyang muncul bersama. Pasti Tuan Muda Sulong yang ditakdirkan. Pertandingan ini sekadar formaliti. Siapa berani lawan Tuan Muda Sulong? Yewudao generasi ke-20 menerima restu kedua dari 18 nenek moyang semalam. Mulai sekarang, siapa berani lawan aku di Changxia Yunzhou? Yewudao, 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 Yewudao. Yewudao, biar aku yang lawan kau. Yewudao, kau akan bayar harga sikap aku. Siapa? Lama aku nak settle dengan kau. Baik, aku beri peluang. Bagus. Terbeli yakin diri. Siapa lagi? Sesiapa dia tidak puas hati, naik pentas sekarang. Jika tidak, pemenangnya akan... Dan aku. Nampaknya keluarga Ye sudah tiada orang berbakat. Siapakah kamu? Berani masuk ke pertandingan keluarga Ye kami? Tang Yan dari keluarga Tang di Yunzhou. Kabar tentang anak ajaib keluarga Ye membuatku datang. Keluarga Tang. Diperkatakan nenek moyang mereka mencapai keabadian menjadi askar syurga penjaga pintu langit, lebih tinggi kedudukan daripada nenek moyang keluarga Ye. Baru-baru ini kedengaran keluarga Tang ada jenius luar biasa. Mungkinkah? Ayah, jangan risau. Nenek moyang kita ada di bawah perintah Dewa Langit. Mengapa perlu gentar? Tak kira siapa engkau. Berani cabar keluarga Ye, ibarat menggali kubur sendiri. Hahaha, betul. Aku hampir lupa anakku Wudao dipilih 18 nenek moyang. Macam apa perlu takut pada Tang Yan ini? Inikah dia? Masih nak aku terpilih? Rupa-rupanya keluarga Ye memang tiada bakat. Tangga ini sungguh angkuh. Yewudao dipilih 18 generasi. Jika dia tak boleh kalahkanmu,
Siapa lagi berani maju? Ye Wudao mengaku bakat hebat, tapi langsung tak tahan satu serangan musuh. Ayah, saya akan buktikan. Ada peraturan perlu diubah. Siapa kata keluarga Ye tiada waris? Saya hadapi kau. Adik Xuan, biar saya uji kekuatannya dulu. Jaga-jaga. Ayah, saya... Kau nampak lebih gagah daripada pengecut tadi. Mari, tunjuklah. Maafkan saya. Bagus. Ia yang boleh panggil perlindungan nenek moyang. Rupa-rupanya dialah yang benar-benar terpilih. Dengan nenek Yoya dan keluarga Ye pasti kembali gemilang. Hahaha. Tak teruk. Kau layak lawan aku serius. Keturunan ke-20 keluarga Tang, mohon nenek moyang tunjukkan bentuk sebenar. Kakak Yan. Inikah anak jenius keluarga Ye? Sekumpulan sampah. Sungguh mengecewakan. Hahaha. Tang Yan ini tak habiskan tenaga pun tadi. Hari ini aku ingin bertarung habis-habisan. Rupanya keluarga Ye cuma ada sampah. Ada orang lain. Kakak Yan. Kenapa jadi begini? Penakut semua. Tak adakah pejuang dalam keluarga Ye? Siapa kalahkan Tang Yan hari ini dan akan jadi ketua keluarga? Ayah, anak masih boleh lawan? Ya Yan, keadaanmu begini. Lebih baik mengalah. Aku mungkin tak dapat kalahkannya, tapi pasti ada pejuang lain dalam keluarga Ye. Apa? Ada bakat tersembunyi dalam keluarga Ye? Semestinya ini soal maruah keluarga Ye. Siapa berani bertarung, menang atau kalah, jadi wira keluarga. Adik Xuan, pergilah. Pecahkan belenggu dan stereotip ini. Ye Yan, kau dah gila. Benarkan Ye Xuan yang perempuan bertarung memalukan keluarga Ye? Kau anak sulung keluarga Ye. Tumbang satu tumbuk, itu tak memalukan. Kau. Cukup, pun masa untuk bergaduh. Ayah, dia dah gila. Perempuan bertarung tetap memalukan keluarga Ye. Apa salahnya perempuan? Kalian kolot sebab itu keluarga Ye tak boleh lawan. Hanya Ye Xuan boleh selamatkan kita. Hahaha. Keluarga Ye pengecut. Hampir musnah masih harap pada perempuan. Ayah, benarkah kita rela keluarga Ye dihina Tang hanya kerana peraturan lapuk? Xuan, pertandingan ini taruhan nyawa. Kau tak pernah belajar seni bela diri sejak kecil, tiada restu nenek moyang. Aku tak boleh lihat kau bunuh diri selagi ada harapan. Maknanya jika aku yakin boleh menang, ayah benarkan, cukup. Ye Xuan pasti gila. Sangka dia boleh ubah nasib. Titik Lia bercakap soal cita-cita. Ye Xuan cepat turun. Ye Xuan naik sana hanya bunuh diri. Tapi kami kehilangan maruah 100 tahun keluarga Ye. Ye Xuan generasi ke-20 keluarga Ye mohon bertarung. Nenek moyang keluarga Ye lemah seperti ayam, siapa pun tak guna. Figura ini, mungkinkah itu dia? Ye Xuan kalahkan Tang Yan. Ini berkat nenek moyang keluarga Ye. Hahaha. Tak ada saya kenal dewa mana yang Ye Xuan panggil tadi. Gerakannya samar. Mesti dia sembah dewa gunung terpencil yang tiada pemuja. Sebagai ahli keluarga Ye, Ye Xuan cari perlindungan dewa liar, memalukan keluarga Ye. Ye Xuan, dengar tak? Tang Yan pasti pandang rendah katamu tadi. Turun sebelum malu lebih teruk. Nanti lebih hina kalau kalah. Macam mana kau tahu aku tak boleh kalahkan Tang Yan? Mana kau tahu dewa belakang aku ini kecil? Ye Xuan, kau memalukan keluarga Ye. Pergi sebelum aku naik angin. Keluarga Ye dah tak ada orang lagi. Hantar orang gila. Nampaknya keluarga Ye akan pupus hari ini. Kalau nak mati cepat, aku tolong hantar.
lahir semula, pilih keluarga lain. Sia-sia saja mencari maut. Tak payah susah, ini cuma membuang nyawa sia-sia. Ye Xuan, kalau keras nak mati, jangan salahkan aku. Apa? Tak mungkin. Ye Xuan yang tak berguna ini boleh halang serangan Tang Yan. Awak pun tak bagus, tapi dengki bila orang lain lebih baik. Apa awak megah sangat? Tang Yan pasti meremehkan dia tadi. Mana Ye Xuan boleh lebih bagus daripada aku? Aku cuma uji kemampuanmu. Sekarang aku akan serang betul-betul. Kan aku dah cakap, Tang Yan meremehkan dia tadi, jadi tak berusaha sungguh. Nanti Ye Xuan mungkin tak tahan satu gerakan pun. Aku rasa Tang Yan yang tak tahan satu gerakan. Gila ke? Ye Xuan cuma anak gundik. Entah dewa kampung apa dia puja. Kau anggap dia penyelamat? Cukup, tengok betul-betul. Dah kalah masih tak malu? Hahaha, perempuan. Aku beri satu peluang lagi. Menyerahlah sekarang. Aku maafkan nyawamu. Aku tak macam orang yang mudah mengalah. Ye Xuan, kalau Tang Yan bunuh kau nanti, mayat kau aku beri anjing. Generasi keluarga Tang ini mengecewakan. Cuma perempuan ini, aku semakin suka padanya. Baiklah, sebab kau berani sangat, biar kau mati dengan maruah. Serangan ini lemah sangat. Kau boleh tahan seranganku, ada juga skill. Mari lagi. Tak ada gerakan lain ke? Kau cari maut. Ini ano terlepas halar sendiri tumbukan api syurga. Yaku pun tak boleh halang. Ye Xuan, kau sendiri cari pasal. Ye Xuan berhati-hati. Bagaimana mungkin? Dia cuma dewa tak dikenali. Mana mungkin kalahkan nenek moyang? Diri bermain rancin Tuan Dharma Tang Yan dengan satu serangan. Mampu goncang dan hancurkan tubuh Dharma, nenek moyang keluarga Tang dengan sekali serangan. Nampaknya gadis ini bukan sekadar dikurniakan Dewa Agung. Riksuan awak okey? Tak apa, cuma rasa lemah sikit. Biasa rasa penat kali pertama panggil dewa. Jom pergi. Ayah janji ayah perlu ditepati. Kalau begitu, tunggu sekejap ayah. Saya pesan ini tak betul. Ye Wudao, Ye Xuan dah panggil dewa sejati dan kalahkan Tang Yan. Ada apa salahnya? Kalah? Tang Yan belum mengaku kalah lagi? Apa yang kau nak buat? Ayah, Wudao tak mengecewakan. Dah selesai masalah ini. Jawatan ketua keluarga memang hak saya. Ye Wudao, tak malu ke? Cukup, kata Wudao betul. Saya selaku ketua keluarga tepati janji. Sesiapa kalahkan Tang Yan jadi ketua seterusnya. Kebetulan rombongan sekte bayangan bulan Fengling dalam perjalanan. Selepas ketua sekte tiba, saya akan lantik Wudao secara rasmi. Apa? Ketua keluarga. Kalau orang luar tahu tipu helah kita. Bukankah kita jadi bahan ketawa? Bahan ketawa? Kalau dunia tahu ketua keluarga Ye perempuan, itu baru jenaka besar. Tapi ayah, awak sendiri kata sesiapa kalahkan Tang Yan layak jadi ketua. Ya Nanibi, saya memang kata begitu. Ye Wudao dah kalahkan Tang Yan tadi. Jadi dialah ketua seterusnya. Saya Ye Xiong pegang janji. Siapa berani soal maju ke depan? Macam mana ni nak dikira tepati janji? Warga emas, kau dari mana? Nak cabar keluarga Ye macam orang Tang ini juga ke? Keluarga Ye hina mana layak dicabar? Saya datang sebab tak nak generasi muda berbakat keluarga Ye ditenggelamkan si bodoh. Budak lancang? Berani menghina keluarga ya? Boleh saya tahu senior berasal dari mana? Sekte bayangan bulan Fengling? Apa sekte bayangan bulan Fengling? Adakah Tuan Abadi dari sekte angin roh bulan bayangan? Hamba Ye Xiong, ketua keluarga Ye. Hormat kepada Tuan Abadi. Oh ini,
Bolehkah hamba bertanya, mengapa Tuan datang sendirian? Di mana ketua sekte Yunfan? Kedatangan hari ini tiada kaitan dengan sekte. Hanya ada hubungan dengan keluarga Ye. Tak mau bibit baik dirosakkan si bodoh. Bibit-bibit baik yang Tuan maksudkan? Ayah, saya faham. Ada desas-desus sekte ini boleh menilai bakat orang. Pasti Tuan nampak saya orang terpilih. Nak bawa saya ke sekte. Hahaha, rupanya salah faham. Tuan memang bijak memilih. Kami memang jahil. Kehormatan keluarga Ye. Genius kami menarik perhatian Tuan. Apa rancangan Tuan seterusnya? Semestinya ambil dia sebagai anak murid persendirian. Abang Yehudao memang hebat ke? Jangan gelisah, belum tentu siapa akan diambil. Nikmat persendirian. Di sekte ini cuma hanya tetua bolehkah ambil murid persendirian. Wudao cepat sujud pada Tuan. Yesuan nampak. Kalahkan Tang Yan pun tak guna. Dunia tak adil. Orang terpilih seperti saya mesti bersinar. Murid Ye Wudao memberi hormat kepada Tuan Guru. Kenapa kau sujud? Murid yang saya ambil ialah dia. Ini... Tunggu! Tuan Abadi, adakah Tuan tersilap? Akulah anak sasulung keluarga Ye. Akulah yang berbakat luar biasa. Dia cuma anak gundik. Dia sesat. Sesat? Kau kata roh nenek moyang keluarga Ye tak standing sesat? Alamak, Tuan Abadi dia cuma anak gundik keluarga Ye. Apa bezanya anak sah atau gundik? Ye Xuan, sudikah kau menyertai sekteku dan menjadi anak muridku di sekte Bayang Bulan Angin? Apalagi kau tunggu? Segera panggil aku, Cikgu. Murid Ye Xuan memberi hormat kepada cikgu. Tunggu! Wudao jangan biadab dengan Tuan Abadi. Pandai kau berlakon, Ye Xuan. Rupa-rupanya kau licik. Ye Wudao, maksud kau apa? Kau pandang hina sekte Bayang Bulan Angin? Sekte Bayang Bulan Angin Suci di Changxia Yunzhou. Semestinya aku hormat. Tapi siapa boleh buktikan dia dari sekte Bayang Bulan Angin? Adakah kamu sudah jumpa bekas ketua sekte? Tuan, bekas ketua sekte memang sukar dikesan apabila keluar. Tuan tahu itu. Tuan keluarga Ye di Jiangcheng paling berpengaruh di sini. Kita boleh tanya mereka nanti. Mungkin mereka tahu lokasi bekas ketua sekte. Baik, kalau begitu kita berhenti mencari dan terus ke keluarga Ye. Ya, Tuan. Jika kita pergi sekarang, ya mungkin masih sempat berjumpa Elders Wang Feng dan Wang Yue. Tuan Abadi dikabarkan ahli tua sekte Bayang Bulan Roh Angin ada token pengesahan. Bolehkah ketunjukkan untuk pengesahan ini juga untuk menjaga reputasi sekte Tuan? Ayah, ini cuma kenyataan sepihak Ye Wudao. Kenapa ayah? Ye Shen, jangan gelabah. Bila musang tua ini tunjuk belang, hukum keluarga akan dijalankan. Musang tua, mana token Elder Sekte Bayang Bulan Roh Angin? Keluarkan sekarang. Ini, saya memang tiada token Elder Sekte. Apa? Tiada token? Nak ambil murid tapi tak ada token Elder Sekte? Kamu tipu kami? Nasib baik Tuan Muda tajam penglihatan. Terus nampak penyamaran lelaki tua dan Ye Xuan. Saya dah cakap, musang tua ini pelakon upahan Ye Xuan. Ayah, saya kini curiga Ye Xuan telah lama menyebelahi keluarga Tang. Dia buat sandiwara hari ini untuk rampas jawatan ketua keluarga dan bantu keluarga Tang aneksasi keluarga Ye. Saya mohon ayah patahkan anggota tubuh lelaki tua palsu ini dan serahkan pada ketua sekte Yunfan. Hukum dia seberat-beratnya. Baik. Ayah Shanik Emerson Road Manachowar Nausuti Yuri. Ya. Kau sangat mengecewakan aku? Oi, sebab pun tolong. Ya. Tidak, ayah. Hal ini tiada kena-mengena dengan guru aku. Aku tak tipu sesiapa. Apatah lagi berkomplot dengan keluarga Tang. Oh begitu? Macam mana kau terangkan anak gundik boleh panggil dewa liar, kalahkan Tang Yan, lalu diambil hati oleh si tua palsu dari sek angin bulan bayang? Mungkinkah kau telah khianat keluarga? Dewa liar, bodoh tak reti hormat. Nenek moyang keluarga Ye pun tak layak jumpa Dewa Agung ini. Tak bernama pun berani panggil Dewa Agung? Si tua tak guna. Kalau berani mengarut lagi, aku patahkan kau sekarang. Berhenti. Ye Wudao, kenapa terburu-buru? Takut orang tak tahu kau tak standing. Elder Yun dah jelaskan. Yang aku panggil bukan Dewa liar tapi Dewa Syurga bernama dari alam kayangan. Kalau begitu, tak layakkah aku jadi ketua keluarga Ye? Menurut si penipu tua berpura-pura pakar sek angin bulan bayang, reka dewa ikut suka. Dia ada kemahiran apa? Walaupun dia handal seni bela diri, dia bukan dewa puak kita. Niatnya pasti jahat. Wudao. Ya. Tangkap Ye Xuan dan si penipu tua ini. Tunggu pakar sek angin bulan bayang datang uruskan.
Baik. Tak perlu tunggu. Kami dah sampai. Tuan Ye, apa keriuhan ni? Elder Wang Yue, ada orang pura-pura jadi pakar seks suci di sini. Aku baru nak tangkap dia. Terlalu biadab. Kau yang berpura-pura jadi anak murid sek angin bulan bayang kami. Pura-pura? Oh ya, tadi minta token elder yang aku tak ada. Tapi soal pura-pura, lihat ni. Ini token ketua sekt. Sesiapa lihat token ini sama seperti jumpa ketua sekt sendiri. Apa? Ini token ketua sekte. Sesiapa lihat token ini anggap seperti berdepan ketua sekte sendiri. Apa? Dia ada token ketua sekte bayang bulan semangat angin? Habis, semuanya tamat. Tak mungkin. Token ketua sekte ini pasti palsu. Palsu. Diam kau, anak derhaka. Kau hancurkan klan ya. Xuan Er, ayah salah. Kau anak kesayangan ayah. Mohon guru kamu maafkan kita. Ayah, berapa kali aku merayu? Bukan harta atau kuasa, cuma nak ayah pandang kami berdua, tapi tak pernah. Di klan Ye ni, rumah hamba pun lebih mewah. Inikah namanya kasih sayang? Ye Xiong, tak payah suruh Ye Xuan merayu untukmu. Kemerosotan klan Ye sebab ketua buta hati dan generasi muda tak berakal. Klan begini tak layak terima anak murid sekte bayang bulan semangat angin. Mulai sekarang, uruskan sendiri hal klan Ye. Ini habis semuanya. Tanpa sokongan sekte, klan Ye tak kekal sebagai keluarga terkuat. Elder Wang Yue, kau tahu siapa aku? Tolong jelaskan. Jangan risau. Ye Xuan jadi anak murid peribadi aku. Bawa dia balik ke sekte dan beri layanan seperti mana anak murid ketua sekte. Hal masa depan klan Ye, serahkan pada kau. Wang Feng patuh perintah. Tunggu, ketua sekte masih dalam perjalanan. Kalau ada token ketua sekte, maknanya apa? Elder Wang Yue, maksud kau apa? Hanya ada satu anak murid peribadi ketua sekte. Kau ni dah tua tapi tak tahu guna token palsu tipu orang. Aku faham. Dia tak tahu ketua sekte akan datang. Jadi guna token palsu nak tipu orang. Cuma guna token palsu nak tipu orang je. Memanglah. Mana mungkin Master Sek Angin Bulan Bayang ambil kisah dengan kegagalan macam Ye Xuan? Kan saya dah cakap, mana mungkin ketua Section Yunfan bagi token ketua sesuka hati? Nenek nasib baik Elder Wang Yue datang awal. Kami tak jadi kena tipu. Korang berdua tak kenal saya. Elder Wang Yue, kami baru dilantik. Mungkin ketua section belum sempat beritahu kami? Tak mungkin. Kami dah lama dalam sek. Kalau dia ada token ketua, mesti dia orang penting. Tapi kenapa tak pernah nampak? Elder Yun, baik kita lupakan saja. Tak apa. Walaupun Yunfan datang hari ini, dia tetap kena sujud minta maaf. Berani. Elder Wang Yue dan Elder Wang Feng ada di sini. Kau berani hina ketua section Yunfan. Murid Wudao berani atas nama dua elder urus penipu yang hina sek angin bulan bayang kita. Budak ni ada potensi. Nanti bila ketua section datang, saya akan recommend kau. Murid Wudao ucap terima kasih dah pada dua elder. Budak, saya tolong kau. Abang senior, ini hadiah ketua section. Untuk pemenang, kau buat apa? Ini pedang 7 bintang nenek moyang. Langit pun jadi gelap. Roh nenek moyang dah muncul. Ini harta sekt angin bulan bayang. Cop bulan angin. Boleh pinjam kuasa dewa-dewa sementara. Dengan kuasa nenek moyang keluarga Ye, mereka tak boleh lawan kau. Saya sedang dalam proses puncak. Kalau bergerak terburu-buru, boleh picu bala langit. Wah, pedang. Hebatnya. Kalau dapat awal-awal, Tang Yan tak tahan satu pusingan pun. Sekarang ni saya santak orang mati. Hantar kau ke alam maut. Ini jasad emas dewa sejati. Bagaimana keluarga Ye ada jenius yang mampu memanggil Erlang Shen, dewa suci? Jasad emas dewa sejati? Mungkinkah dia... Tak mungkin. Ini pedang 7 bintang warisan nenek moyang.
Ya Xuan berani sungguh. Kau rosakkan harta pusaka pemberian nenek moyang? Harta pusaka. Nyawa aku lebih rendah daripada artifak sihir? Sudah tentu. Ini harta peninggalan nenek moyang, artifak syurgawi. Perempuan seperti kau rosakkan artifak syurgawi, patut mati. Harta pusaka ini tak tahan satu pukulan aku. Apa gunanya? Ye Xuan, walau guna sihir hitam sekalipun, rosakkan harta pusaka ini bermakna kau dan ibu kau patut dihukum mati. Keluarga Ye yang mengarut. Siapa berani sentuh ibu aku hari ini? Aku, Ye Xuan, akan lawan sampai mati. Muridku, jangan risau. Selama aku di sini, tiada siapa boleh lukakan kau. Tak boleh lukakan? Kalau begitu, cubalah. 2-1-4. Orang apakah pengkhianat ni? Hahaha, kumpulan sesat bercakap karut. Hari ini aku bertindak bagi pihak syurga. Elder Yun tak payah campur tangan. Aku boleh urus sendiri. Kurang ajar. Elder Wang Yue, perempuan ini licik. Jangan lepaskan dia. Tadi cuma memanaskan badan. Sekarang masa untuk serius. Wang Yue, kau gila. Ini gerakan maut. Hanya ketua sekte boleh tahan. Berhenti sekarang. Sudah terlambat. Wang Yue, aku dah beri amaran. Gerakan ini jangan digunakan sembarangan. Ketua Sekte Yunfan salah faham. Ada orang menyamar sebagai Elder Sekte Angin Bulan Bayang. Wang Yue nak tangkap dia. Menyamar ahli Sekte Angin Bulan Bayang? Siapa? Aku. Ye Xuan, ketua Sekte Yunfan sedang marah. Kau tak boleh lari walau ada sayap. Memberi hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Guru. Murid derhaka, engkau masih ingat ada guru macam aku? Kau bawa 2 orang tua bodoh. Bersubah dengan bapa anak, ia panggil aku si tua dan penipu tua. Tahu tak yang paling keterlaluan? Token ketua sekte aku pun diorang tak nak iktiraf. Geram aku. Tak nak iktiraf token. Hembus lutut. Bukan setakat token. Ketua Sekte Yunfan, 2 orang tua ni cuba gabung dengan Ye Wudao nak habiskan Elder Yun dan murid peribadinya. Murid peribadi? Tak boleh ke? Boleh. Yunfan, dengar. Dari sekarang, Ye Xuan adik seangkat kau. Jaga elok-elok. Ya, saya pasti jaga adik seangkat dengan baik. Apa? Adik seangkat? Adik seangkat ketua Sekte Yunfan? Mungkin ke? Badan spiritual yang dia panggil tadi, Erlang Shen, Tuhan sejati Guanjiangkou. Yang legenda, Sekte Angin Bulan Bayang kita dengan 36 jendera ilahi bawah Tuhan sejati pun sudah teratas di Yunzhou. Tapi dipanggil perlindungan Tuhan sejati sendiri. Ya ampun, apa yang kami buat ni? Ye Xuan dah jadi adik seangkat ketua Sekte Yunfan. Si tua tu bekas ketua sekte. Diam. Kau yang salah. Kalau kau tak reti cakap, mana aku salah faham Elder Yun? Kalau aku Yunfan tak datang hari ini, keluarga Ye dah hina guru dan bunuh adik seangkat aku. Rupanya sebab Sekte Angin Bulan Bayang tak bersengketa lama. Keluarga Ye pandang rendah pada aku Yunfan. Wang Yue, token Sekte Angin Bulan Bayang ditempa dari besi sakti 9 syurga. Kalau kau buka mata anjing kau tengok, mana tak kenal benda hina ni? Kenapa dulu aku buta bagi kau jadi orang tua? Ketua sekte, saya... Diam. Hukuman untuk korang berdua dan keluarga Ye. Adik seangkat aku yang tentukan. Adik, apa saja hukuman untuk keluarga Ye, cakap je. Sampai nak hapuskan keluarga Ye dari Changxia pun boleh. Anakku, semua salah aku. Aku bagi jawatan ketua keluarga, aku minta maaf, jangan hapuskan keluarga Ye. Kalau bukan, asas keluarga Ye akan musnah. Abang seangkat, betul saya boleh tentukan nasib mereka? Semestinya aku tak bercakap bohong. Kalau macam tu, sejak kau mengarahkan bunuh aku dan ibu, kami bukan lagi bapa dan anak. Aku dan ibu setia kepada keluarga Ye lebih 20 tahun. Kami makan dedak dan sayur tiap hari, tinggal di rumah kosong. Tapi tak pernah mengeluh kerana kami anggap diri ahli keluarga Ye. Tapi kau pula, apa lagi nak cakap, Ye Wudao? Apa salahku? Aku cuma nak keluarga Ye maju. Demi masa depan keluarga Ye kau hina kami sesuka hati. Hari ini pun ibu terpaksa sujud sebelum dibenar masuk. Inikah memikirkan masa depan keluarga Ye? Sungguh hebat keluarga Ye.
Apa anak dahar berani kau buat begini? Xuan. Dulu aku peduli keluarga Ye, sanggup tanggung derita. Tapi hari ini, perbuatan kau buat aku mual. Kalau tak nak keluarga Ye lenyap, bayar derita kami 1000 kali ganda. Sujud minta maaf pada ibu. Xuan. Waham ni dendam, Ye Xuan. Oh, jika tak selesai, boleh ganggu hati Dao dan latihannya. Lagipun mereka memang layak. Baik, aku faham. Ye Xiong, kau dengar kata adik seperguruanku. Aku Ye Xiong sanggup dihukum, tapi tolong selamatkan keluarga Ye. Tidak. Apa kau buat? Kenapa kau berlutut? Kenapa? Hai anak derhaka, sujudlah. Kalau tak, kamu akan binasakan keluarga Ye. Binasakan? Aku cuma nak makmurkan keluarga Ye. Akulah ketua mazhab yang sah. Dia pun cuma perempuan anak gundik. Berani dia jadi ketua mazhab. Ye Xuan, nak aku sujud? Jangan harap. Kalau begitu, aku akan ajar kamu mewakili nenek moyang keluarga Ye. Ya Wudao, kau paksa emakku sujud 30 kali. Hari ini kau kena sujud 100 kali barulah selesai. Aku tak nak. Akulah ketua keluarga Ye yang sah. Aku tak nak. Korang semua nak sengsarakan aku. Tak siapa akan selamat. Mohor angin bulan? Kenapa ada di tangannya? Ketua mazhab saya beri dia. Saya sangka dialah pemenangnya. Kamu berdua cepat ambil balik mohor. Kalau jatuh ke tangan jahat, dia pasti jadi gila. Ya. Oh, Ye Wudao masih ketawa. Kau buat aku hilang jawatan ketua. Pulangkan mohor angin bulan. Undur dari sini. Wudao. Terlambat. Aku dah berjaya serap roh nenek moyang. Tak ada siapa boleh lari hari ini. Kononnya pemimpin sekte Yunfan, dia cuma boleh menyerah patuh. Ye Wudao mengorbankan mohor angin bulan dan menyerap terus roh nenek moyang mereka. Sekarang kekuatannya sudah capai peringkat Dewa Bumi. Saya cuma boleh tahan seketika. Cikgu, bawa mereka lari sekarang. Abang Senior Yunfan, saya rasa saya boleh tangani dia. Adik, walaupun kau berbakat, Ye Wudao sudah mengganas. Kau tak mampu lawan dia. Murid, biar adik junior cuba. Mungkin hanya dia boleh betulkan kekacauan kita. Saya lupa. Adik junior boleh panggil Dewa Agung. Korang semua akan mati hari ini. Siapa sangka Ye Xuan, abang senior dan cikgu baru kau pun tolak kau ke maut. Itu mesti iblis dalam Ye Wudao. Kalau kita hancurkannya, roh nenek moyang bisa dibebaskan. Berani kau abai aku? Baik, sekarang aku hantar kau ke alam maut. Kuasa aku, apa dewa apa ini? Aku Erlang Zhenjun dari Guanjiangkou. Xuan. Xuan, kau berjaya. Kalau mak kau nampak ni, mesti dia. Mak, kau maksud apa ni? Alah, bukan. Maksud saya, nenek moyang keluarga Ye tengok dari syurga. Mesti dia bangga. Tapi... Adik seperguruan. Nampaknya aku tak perlu fikir siapa pewaris ketua sekti seterusnya. Murid baik, ikut abang seperguruan balik ke sekti dan berlatih kuat di sana. Bila kau boleh panggil jelmaan sebenar Tuan Sejati, tiada siapa di dunia ini boleh lawan kau. Ketua Sekti Yun tentang pertandingan ini. Walaupun keluarga Ye mengkecewakan aku, masih ada 2 bakat yang berbisa. Adik seperguruan dan abang ni ikut aku balik ke Sekti Angin Bulan Silam nanti. Saya boleh ikut? Sudah tentu. Tadi aku nampak. Dalam keluarga Ye, cuma adik seperguruanku lebih baik dari kau. Murid Ye yang ucap terima kasih dia ketua sekti. Xuan, aku tahu dah lambat nak cakap apa-apa, tapi aku tetap nak mengaku salah kali ni. Lepas pergi ke Sekti Angin Bulan Silam, berjayalah. Aku takut keluarga Ye dah hancur sebab aku dan si anak derhaka tu. Ini... Ye Xuan, kalau aku tak dapat, kau pun jangan harap mati. Hot cut. Xuan, berhati-hati.
Ye yang keluarga Ye, mohon nenek moyang kembali ke surga. Ketua keluarga, Ye Wudao telah memberontak dan serang moyang kita. Perkara ini mesti kamu putuskan. Batalkan semua tahap kultivasi Ye Wudao dan usir dia dari keluarga Ye. Tidak, akulah ketua keluarga. Ketua sebenar. Akulah ketua. Kenapa tangkap aku? Akulah ketua. Saudara Yan, terima kasih. Adik Xuan, mulai sekarang saya perlu harap jagaan kamu di sekte ini. Inikah sek angin bulan bayang? Sesuai gelaran sekt suci, suasana hebat. Betul. Keluarga Ye boleh jadi keluarga teratas cuma dengan menyertai sekte angin bulan bayang. Hei abang, lihat sana ramai orang. Jom kita tengok. Baiklah, nanti senior brother akan datang jemput. Jom kita pergi. Jom. Begitulah sepatutnya. Yunfan sudah siapkan semua untuk majlis sambutan adik junior. Guru, adik junior sangat berbakat. Tentulah saya tak boleh abaikan dia. Nanti sekt angin bulan bayang akan dipimpin dia kan? Saya nak manfaatkan persidangan nasib abadi untuk serah jawatan ketua sekt pada dia. Setuju? Bagus, sikap kamu semakin mirip ayah kamu. Kalau tak silap, hari ini hari penilaian murid baru. Adik junior dan yang lain takkan diganggu? Mereka akan dibuli ke? Jangan risau tuan. Saya sudah atur murid peribadi Yun Feng sambut mereka di pintu gerbang. Dewa besar di belakang tuan. Walau seluruh seksi kita bergabung pun, tak cukup untuk jadi sasaran bulinya. Betul juga. Saya tarik diri, jangan pukul saya. Ujian sek angin bulan bayangan kami bukan boleh sertai atau keluar sesuka hati. Macam ni, kalau boleh tahan satu gerakan saya, anda lulus. Baiklah, nah itu kata abang. Inikah ujian sek angin bulan bayangan? Tak seperti yang saya bayangkan. Saya pun tak pasti. Dengar ujian masuk sek ini ketat, tapi tak sangka sampai begini. Sekupal, sampah dengan tahap begini berani datang ke ujian sek kami. Abang Senior Yun, bukankah ketua sek suruh sambut tetamu terhormat? Takkan kita biar mereka begitu sahaja? Nah cuai, esok konferensi nasib abadi, Tuan pasti umumkan saya sebagai pengganti ketua sek di situ. Dengan status hitayan, biar saja tetamu itu tunggu. Seterusnya, wanita, berani juga kau. Kau, mari sini. Saya? Awak ni air telinga ke air otak? Tak faham percakapan orang. Adakah ini diatur sengaja oleh ketua sekolah? Entahlah, tapi sebab kita dah sampai, ikutlah prosedur. Teruskan. Baik. Ye Xuan dari keluarga Ye. Boleh saya tanya cara ambil ujian? Hati-hati, gantung satu gerakan saya. Kalau tahan, awak lulus. Kakak Senior Yun ni genius. Baru masuk sektar, beberapa hari dah ada perlindungan Jeneral Dewa. Kekuatannya lebih daripada penatua sektar. Saya pun tak tahan satu gerakan dia. Dengar-dengar kakak Senior Yun kena marah ketua sekolah semalam. Mu tak baik. Perlahankan suara. Kalau terdengar, habis kita semua. Adik seperguruan ni bukan pengawas ujian kan? Adik, awak pun belum resmi jadi murid Wind Spirit Moon Shadow Sect. Siapa bagi muka nak panggil saya adik seperguruan? Kakak senior saya murid peribadi ketua sekolah. Siapa urus ujian di Wind Spirit Moon Shadow Sect ikut cakap kakak senior saya? Ada masalah? Kalau takut, cepatlah lari. Jangan buang masa kakak senior saya. Baiklah, maafkan kerana saya kakak senior. Adik, bertahan sikit. Ketua sekolah pun kata serangan awak dengan perlindungan Jeneral Dewa ni terlalu kuat. Jangan sampai cedera orang. Saya faham. Dalam Wind Spirit Moon Shadow Sect, Stek Guru Tatianso, Dashin yang sebarin Sayunaris tu. Awak cari maut. Kakak senior kena tampar dengan perempuan ni. Oh begitu? Baru sebentar lagi angkuh. Sekarang dah malu. Rupanya senior brother Yun ni taklah hebat mana kena tampar anak baru. Kamu semua nak mati ke? Hati-hati senior brother Yun nak naik angin ni. Berani kau pukul aku? Oh maaflah. Kau sendiri suruh ambil satu gerakan. Aku ingat kita lawan sama-sama. Aku tak tahu ujian kau ni sesiapa paling tahan kena pukul.
Ujian ni latihan berlawan dengan penguji, dinilai ikut prestasi. Betul, latihan berlawan, tapi kau serang hendak masa aku tak alert. Pusingan tu tak kira. Kita buat semula. Okay. Kekuatan Yunfeng 2 kali ganda aku. Malangnya dia pilih Ye Xuan. Pusingan ni aku bagi kau serang dulu. Kalau macam tu, jangan marah nanti. Tak kira cara dia serang nanti, aku boleh balas lepas dia gerak. Dapat semula maruah hilang tadi. Bila dia dah serang tadi? Kau fikir apa? Kenapa tak elak? Alah, aku cuai. Tak sempat elak. Walaupun kau abang senior sek angin bulan bayang, tapi kerap mungkir janji dan langgar peraturan. Tak malu ke? Tak sangka langsung, sek angin bulan bayang rupanya begini. Kalau aku tahu, aku dah join sek He Huan sebelah tu. Ujian ni memang tipu belaka. Kita nak ambil ujian ke tak? Kalau tak nak terima ahli, janganlah buang masa kami. Abang senior, kalau begini terus, ketua sek tahu, nanti kau kena denda lagi. Siapa suruh kau ajar aku? Hari ini kata aku sengaja susahkan ujian. Esok sidang nasib abadi. 50 tahun sekali CCT kita. Semua pihak berkuasa akan hadir. Ketua seks akan umum pengganti. Acara besar begini mana boleh ada calon tak layak. Awayan tu habis sendiri jalankan ujian. Ini kehormatan untuk kalian. Tak nak tinggal. Keluar sekarang. Sidang nasib abadi? Abang senior pernah sebut, dia suruh aku datang cepat untuk hadir esok. Oh, abang senior? Jadi kau nak curi tulang? Aku paling benci orang guna kabel. Oh, rupanya dia ada orang dalam sekt. Patutlah Abang Yunfeng sendiri urus ujian. Rupanya nak jaga keadilan. Yang guna kabel tu patut keluar. Cepat keluar. Aku bukan nak ambil ujian, dah cakap tadi. Semestinya kau tak perlu ujian. Keluarga kau dah lama beri teknik rahsia sek pada kau, kan? Ini langgar pantang larang sekt angin bulan bayang. Nasib baik abang senior dah rancang. Tamparan kau itu ujian sebenar. Murid biasa mana ada kekuatan macam tu? Bodoh ni masih sebut pasal aku kena tampar. Nanti balik, aku habiskan kau. Baik, hari ini aku nak tegakkan keadilan untuk semua murid. Itu jelmaan jendera ilahi yang sek sembah. Aku habis kau. Tak mungkin. Ini tak benar. Mustahil, ini tak mungkin. Ini apa? Jendera dewa tak menyahut. Mungkin ada masalah dengan senior Yunfeng. Alamak, adakah jendera dewa tak lagi lindungi sek angin roh bulan bayang? Kenapa tiba-tiba hilang? Tadi itu jendera dewa ke? Patutlah sek angin roh bulan bayang sembah. Lebih gagah dari arwah nenek moyang keluarga Ye. Diam! Semua diam! Jendera dewa suruh aku jangan campur ujian tadi. Statuat jendera dewa dah tetapkan kalian lulus pusingan ini. Terus ke ujian seterusnya. Lote, aku tak ada kuat jika nak campur ujian depan. Tapi akan pantau rapat. Senior Lin Fong, takkan tak nak sambut tetamu penting? Nanti ketua sek marah, kami tak sanggup. Kau pergi dulu. Kalau tu depan tiba, biar tahu aku. Tak pun tunggu situ panggil aku. Baik. Ini tangga panjang panggilan dewa. Setiap calon di sini dilindungi dewa atau malaikat. Uzmain ke tingkatan you cinta berdarah biar dewa dan malaikat halai kalian. Kalau sampai puncak, mungkin boleh panggil badan sebenar dewa malaikat. Panggil badan sebenar? Betul. Tapi tak ada sesuatu dalam sek tu kami pernah capai puncak. Kalian yang lemah ini jangan harap. Tuan, saya rasa saya menang. Itu dikira sebagai kemenangan? Oh, sudah masa begini. Kenapa adik perempuan junior kamu belum sampai? Budak lelaki Yunfeng itu, mungkin dia pergi ke gunung untuk bersukaria? Lupakan, mungkin saya perlu periksa. Mari lihat siapa boleh capai puncak tangga panjang panggilan suci kali ini. Kalau tak adik junior kamu cuba, mungkin dia boleh berjaya. Tapi badan sebenar True Lord ada kuasa sakti tak terbatas. Kalau dia turun ke sini, sekte kecil kita mungkin tak tahan tekanan kuasa ilahi dan akan hancur berkecai. Murid degil saya tak mungkin sebodoh itu untuk tak kenal adik junior saya.
Ini tubuh emas True Lord. Yun Fan, biar saya jelaskan. Kalau murid degil kamu berani sakiti murid kesayangan saya tak nak nampak dia di sek angin bulan bayangan lagi. Tuan, jangan marah. Saya pergi periksa sekarang. Yun Feng, jangan benarkan Ye Xuan panjat tangga panjang panggilan suci. Tuan, saya pergi dulu. Yuk dulu saya panjat 5 tangga. Tuan saya Yun Fan pun cuma panjat 8 tangga semasa mula masuk. Sesiapa panjat 3 tangga jadi anak murid elit, 2 tangga murid dalam, 1 tangga murid luar. Kalau tak boleh panjat 1 tangga pun, baliklah ke tempat asal. Wah, anak murid elit. Murid elit berpeluang dapat perlindungan jendera ilahi. Tepat sekali. Anak murid keluarga Qian dari Yunzhou mahu panjat tangga. Layak jadi murid keluarga Qian, tanpa panggil dewa pun sudah panjat 1 tangga. Ya. Tablet di sini simpan salah satu 36 jendera ilahi di bawah Erlang Zhenjun yang disembah sek angin bulan bayangan. Berani kamu dewa kecil muncul di sini? Oh, seterusnya, siapa nak cuan? Saya. Seritesnya lah, siapa Gilian? Saya. Ye Xuan, lupakan saja. Kalau kau kalahkan senior ini, dia mungkin stres. Betul, kita ini sesama murid. Apa? Kalahkan aku? Kalau takut, terus katakan. Tak payah cari alasan. Hari ini kami tetapkan. Tak boleh naik tangga. Tak masuk seks. Apa? Dulu tak ada peraturan macam ini. Ya, senior pun tak boleh ubah peraturan sesuka hati. Saudara Yun Feng, kau keterlaluan. Mereka tak ada salah. Bukankah hal penting macam ni kena tentukan oleh ketua sek? Tak itu tersek. Dia sibuk dengan urusan penting tiap hari. Mana ada masa nak layan orang gagal macam korang. Lagipun, tangga panggilan ilahi cara terbaik ukur bakat. Kalau ujian ni pun tak lulus, mana boleh masuk sek angin bulan bayangan. Tapi sesiapa yang sampai ke puncak lebih dari aku, boleh ubah peraturanku. Tapi korang, mustahil. Begitu? Kalau begitu, saya akan cuba. Kalau saya berjaya, kau kena batalkan peraturan itu. Baik, kalau kau sampai ke puncak, aku sanggup sujud angkat kau jadi guru. Tapi hari ini kita bertaruh, kalau gagal, jangan mimpi nak masuk sek angin bulan bayangan. Setsu at. Langkah pertama saja, tahap murid luar. Tolong tongkat ketua tim saja. Dulu aku pun mudah lakukan. Sempat dia berhenti. Mungkin dia tak tahan. Dewa hanya dipanggil jika sampai ke puncak tangga panggilan ilahi. Tanpa perlindungan dewa, mana mungkin dia... Apa? Ya Tuhan. Alamak. Peliknya, mengikut kata senior, 2 tetamu penting patut sampai lama dulu. Kenapa tak nampak tanda pun? Mana Yun Feng? Kenapa kau seorang saja? Dia dah ambil tetamu ke? Ketua sekte, kenapa tuan datang? Kalau tak datang, nanti tunggu sampai malam. Cepat, mana orang yang kau ambil? Saya tak pasti. Saya baru sampai, belum jumpa sesiapa. Tiada sesiapa, jadi mana senior kau? Senior sedang pantau ujian kemasukan. Oh ya, ketua sekte, ada perempuan pelik datang hari ini. Senior gaduh, dia kena tampar. Bahkan roh Jeneral Dewa pun tak dapat dipanggil. Apa? Perempuan? Yun Feng bully dia ke? Ketua sekte, senior yang kena tampar. Macam mana dia bully? Sekarang dia sedang jalankan ujian tangga seruan dewa. Bagus tak ditampar. Oh ya, kau cakap tangga seruan dewa. Ya. Alamak, dah jadi masalah besar ni. Jom pergi. Kenapa aku rasa prasasti ini bergoyang? Baru anak tangga ke-6. Cuma 1 tingkat atas aku. Sekarang, aku murid istimewa. Dia tak boleh gulingkan aku. Kau cuma sampai anak tangga ke-6. Kalau aku panjat tangga seruan dewa, pasti capai tingkat 8. Setelah tak boleh naik lagi. Turunlah.
Boleh tak batalkan peraturan baru? Beri peluang kat orang lain cuba tahun depan. Nampaknya perempuan ni memang tak boleh naik lagi. Kalau begitu, tak cukup. Kau kena sampai puncak. Kalau tak, lupakan. Tapi aku rasa prasasti patung dewa ni ada masalah. Kalau terus naik, nanti ada bahaya. Kurang ajar. Jangan biar patung dewa dicemur. Kalau boleh panjat, panjatlah. Tak boleh, turun. Baiklah, harap kau ingat pertaruhan kita. Macam mana dia masih boleh jalan? Ini, ya Tuhan, semua orang tengok. Habislah. Pergi. Alam fana ini rapuh dan tak mampu menanggung kedatangan tubuh abadi dewa sejati. Patutkah kamu terus memanggil Erlang Zenjun untuk mensahirkannya? Lebih baik suruh Erlang Zenjun pulang. Kenapa hilang lagi? Kak Yan, jangan duduk sini. Cepat cari kakak senior. Takut nanti berlaku perkara buruk kalau lama-lama. Iyalah, kecoh tadi memang dah keterlaluan. Jom kita pergi. Hala tuju kami bukan urusanmu. Atau nak tunaikan janji sujud pada aku sebagai tuan di sini. Sujud jadi tuan. Kamu rosakkan kuil jendera ilahi aku. Sekarang nak aku sujud? Siapa? Bawa mereka ke balai keadilan untuk hukuman. Abang sendiri suruh aku sampai puncak. Sekarang kuil rosak, salahkan aku? Inikah perangai kakak senior sekte angin bulan bayangan? Keliru antara benar salah? Semua lihat tadi. Bila orang lain naik, kuil tak rosak. Bila kamu naik, terus pecah. Aku rasa kemunculan tadi kemarahan jendera ilahi. Patutlah menggerunkan, jendera ilahi sekte angin bulan bayangan sedang marah. Mungkinkah dia guna ilmu hitam untuk provokasi jendera ilahi sebabkan kejadian tadi? Ye Xuan panjat sampai puncak hanya untuk keadilan kamu semua. Mana boleh sangka dia begini. Cari keadilan tu alasan. Ambil kesempatan yang sebenar. Tangga panggilan ilahiku tak pernah ada masalah sejak 100 tahun. Kenapa muncul begini bila kamu datang? Cukup cakap. Bawa mereka pergi. Ini kerana dewa yang aku panggil tak mampu ditanggung alam fana langsung. Sebab dewa yang aku panggil ini tak tertanggung di alam fana. Kau kata dewa kau terlalu kuat untuk dunia manusia. Kalau begitu, aku nak uji dewa pelindung kau. Bawa mereka pergi. Yun Feng, berlagak baiklah. Kakak aku nak jumpa ketua Sek Yun Fan. Abang, orang macam dia takkan percaya walau kau bercakap. Betul, kau ada juga akal. Guru aku Yun Fan, ketua Sek. Kau ingat boleh jumpa sesuka hati? Pergi bagi tahu tetua Dewan Keadilan 2 ini sengaja musnahkan kuil Sek kita. Tak perlu lapor ke ketua Sek. Hukum mati sekarang juga. Berhenti. Siapa berani masuk Sek kami tanpa izin? Kami nak jumpa ketua Sek Yun Fan tentang perkara penting. Apa hak kau, anak murid hina, nak cakap dengan aku? Tangkap mereka. Kenapa Sek Angin Bulan Bayang penuh sampah? Mana ketua Sek Yun Fan? Cari guru aku. Ini 2 orang tetamu penting yang guru maksudkan. Tetamu dihormati. Saya Yun Feng, ketua murid Sek Angin Bulan Bayang. Guru saya suruh sambut kedatangan tuan-tuan. Semapan kekesuan tadi. Dia salah orang ke? Ketua Sek Yun Fan mulia, tapi ambil murid bodoh. Nasib pelik. Siapa kau panggil bodoh? Gerut Stone dari bagi tahu tibaku. Tak mungkin silap. Mungkinkah kalian yang 2 orang tetamu terhormat yang dimaksudkan guru? Betul. Sayalah yang nak jumpa senior brother Yun Fan. Sayalah yang datang berjumpa abang senior Yun Fan. Aku beri muka. Kau berani angkat kepala. Kau hancurkan kuil suci kami, berani menyamar tetamu istimewa. Bawa mereka pergi. Ya tu babi kau tufan di kota. Do dihukuman. Yun Fang, kau buru-buru salahkan orang tanpa usul periksa.
Tak takut cikgu marah ke? Lupakanlah, Dek. Orang macam dia tak akan dengar. Kecoh tadi pasti sampai ke telinga ketua sekte Yunfan. Nanti dia sesal sendiri. Kau yang akan sesal. Bawa mereka. Tetamu terhormat, dua ini berani masuk ujian kemasukan dan hancurkan kuil Jenderal Ilahi. Inikah tangga panjang pemanggilan ilahi yang kita cari? Bukankah kita datang untuk panggil Raja Syurga turun? Tepat. Dia salah anggap kita. Kita perlu ambil peluang ini. Kami nak cuba ritual ini dulu sebelum pergi. Silakan. Kalau begitu, kami tak berlembut lagi. Ada apa terjadi? Ketua Sekte Yunfan, cepat pergi. Ada pengkhianat nak guna tangga pemanggilan hancurkan sekte kita. Habis dah. Ketua sekte, kenapa tenang sangat? Kuat mana pun Raja Syurga itu, mana lawan Erlang Zenjun? Mana Yunfan? Dia jaga baik adik seperguruan ke? Ketua maksudkan wanita yang ambil ujian tadi? Dia ditambar abang itu senior, saya rasa dia sudah ditangkap. Apa? Murid terhaka itu? Kalau adikku ada apa-apa, aku takkan maafkan dia. Apa yang kau buat? Menyeksa orang sesuka hati tanpa bezakan benar salah? Pergi panggil ketua sekte Yunfan. Dia akan jelaskan pada kita. Kau musnahkan kuis suci masih mau jumpa ketua sekte. Inilah hukuman guru yang kami cipta. Mangsa akan dipanah 5 guru. Jiwa berselerak, tubuh dan dau hancur. Bila mati nanti, mungkin kau jumpa nenek moyang. Terima hukuman. Nah, kalau begitu, aku tak akan berlembut lagi. Murid lo aksi. Jemput Tuan Syurga Chiguo turun. Hancurkan sekte angin bulan dan muliakan Mahayana. Apa kau kata? Ni teruk. Turun sini. Turun sini. Tak disangka, tangga panjang pemanggil ilahi ini boleh kami guna senang saja. Dengan Tuan Chiguo turun sendiri, mulai sekarang Yunzo jadi milik Mahayana. Murid derhaka, mana Yesuan? Ye Zhen, guru, kenapa cari dia? Okadam Trikantes yang sengaja musnahkan kuil kita. Jenderal ilahi kita takkan kalah pada Tuan Chiguo. Mengarut, di belakangnya ada Erlang Zenjun. Hanya dia boleh selamatkan kita. Cepat cakap, mana dia? Saya hantar dia ke balai keadilan. Dia mungkin sudah... Apa? Berhenti. Jangan cuba lari. Apa yang kau buat? Sek kita dalam kesusahan. Tapi kau siksakan kami di sini? Xuan, cepat ke sana. Aku halang mereka di sini. Baik. Sekt angin bulan bayang, berlututlah sekarang agar tak perlu mati. Kemudian aku jadikan kau hamba sekt Mahayana. Sekt angin bulan bayang lebih baik mati. Siapa bunuh Yunfan akan jadi ketua sekt angin bulan bayang. Mengarut, anak buah sekt kita takkan buat begitu. Abang, awas. Maafkan aku, Tuan. Aku tak mahu mati. Yunfeng, kau akan mati teruk.
Abang. Maafkan aku, adik. Jika tahu begini, tak akan aku izinkan pengkhianat itu jumpa engkau. Jangan cakap begitu, abang. Adik mesti halang mereka. Abang. Yun Fan, tak sangka kau dikhianati anak murid sendiri. Ku puja Erlang Dewa Sejati yang suci, turunlah. Erlang yang suci. Tak sangka murid kesayangan Yun Fan sebodoh ini. Baiklah, aku hantarkan kau jumpa ketua sek kau. Mungkinkah dia betul-betul boleh panggil Dewa Erlang? Tuhan Syurga, tolonglah aku. Tuhan Chiguo yang disembah Sekte Mahayana kami ialah salah satu 4 Raja Syurga di bawah Zenjun. Jangan sakit sana. Giliran ia Vice away. Hai, ada cuma dak pada kumatisa. Yes, Wan. Hadir semua ras. Jadi has kontak saya. Saya tak tahu awak boleh panggil Erlang Zenjun. Saya merayu, lepaskan saya. Tak berani ulangi. Takkan khianat mazhab lagi. Awak tikam ketua mazhab dari belakang. Masih nak minta ampun? Benda ini boleh tunggu sampai senior saya sedar. Apa korang berdiri macam tongkat ni? Siapa-siapa bawa dia pergi? Saya... Hati-hati. Abang Yan. Nasib baik awak masih hidup, Yesuan. Saya Victor. Kenapa serang sorong-sorong? Siapa saya? Bila awak mati, tanya mak awak di neraka, barulah awak tahu semua. Siapa berani lukakan murid saya? Siapa berani lukai murid aku? Yun Tianlan, kau ni dah tua, masih belum mati. Kau kenal aku? Pengasas sekte Angin Bulan Bayang. Siapa tak kenal, siapa tak pernah dengar. Tapi aku nasihat kau berakal. Di belakang aku ada ahli keluarga Gu. Keluarga Gu, klan agung terpencil yang tak muncul sejak ribuan tahun. Biar aku tanya, kenapa kau kejar murid aku, Yeshuan? Betul. Aku tak ada dendam dengan keluarga Gu. Kenapa serang aku? Apa terjadi pada emak aku? Emak kau, dah aku cakap, nanti kau tahu semuanya bila kau mati. Tak ada siapa berani campur urusan keluarga Gu. Elder Yun, serahkan Yeshuan pada aku. Sekte Angin kau masih boleh kekal sebagai sekte teratas Yunzhou. Kalau tak, kedudukan ini akan bertukar. Kita kena paksa dia jelaskan. Ia yang parah lukanya. Bawa dia rawat segera. Cukuplah guru kau di sini. Kita pergi. Pak Cik Yun, rupanya kau dah tua, tak bijak macam dulu. Aku dah nak mati. Kalau masih diam macam dulu, itu maknanya aku terlalu pengecut. Kau ingat halang aku, mereka boleh hidup. Elder Yun, apa kata kita bertaruh? Biar aku dengar. Abang Yan masih sakit? Kenapa tadi kau tangkap serangan untuk aku? Chuan, aku janji pada imak kau nak jaga kau baik-baik. Abang Yan. Baik, jangan cakap dulu. Aku pergi ambil ubat. Yes, Chuan. Awas. Abang Yan. Abang Yan.
Abang Yan, kenapa awak? Abang Yan. Shuan. Mayan Abang Yan tak boleh teman awak lagi. Ya, cok mesti hidup dengan baik. Abang Yan. Hidup, teruskan hidup. Abang Yan. Si tua bangka Yun Tian Lan ingat dia boleh halang aku. Helah kecil pun cukup tipu dia. Dia semakin tak berguna bila semakin tua. Mak engkau tu sanggup beri meterai Maharaja Jet yang berharga. Tapi tak lama lagi, ia jadi milik aku. Kau tahu pasal meterai Maharaja Jet? Kau ini siapa? Apa salah aku pada kau? Tak salah kau. Silapnya kau ini anak darah daging dia. Silapnya kau yang tak berguna ini pegang benda penting macam meterai Maharaja Jet. Keluarga Gu tak akan lepaskan kau. Kau tahu? Keluarga Gu apa? Selama aku hidup, aku akan balas dendam untuk Abang Yan. Begitu? Tapi aku rasa kau tak dapat peluang. Memandang nak mati juga, baik aku bagi tahu semua rahsia. Macam mana? Dulu waktu perebutan kuasa keluarga Gu, ayah kau kalah. Mak kau lari bawa pusaka keluarga lalu terjun gaung sampai mati. Akhirnya dia tinggalkan kau dengan pembantu tu sampai kau masuk keluarga ya. Kau tahu tak? Apa engkau cakap ni? Apa engkau kata? Engkau nak tahu, kan? Bila kau mati, baru kau tahu segalanya. Tak ada apa-apa di sini. Sini pun tak ada. Bodoh tak guna. Mereka lari ke mana ni? Bawa Xuan lari sejauh mungkin. Tapi Puan, saya... Mereka kejar saya. Xuan bersalah baik-baik. Balas dendam untuk kami. Jaga baik-baik benda ni untuk Xuan. Kejar dia. Puan, beri pusaka keluarga Gu. Saya jamin hidup Tuan aman. Setuju tak? Mimpilah engkau. Tak. Lama aku idamkan. Mutiara Maharaja Giok, harta keluarga Gu. Senang je dapat. Baiklah, hantar kau jumpa mak kau. Akhirnya aku dapat tangkap kau. Kau ingat sek bayangan bulan roh anginku sudah tiada ahli. Orang tua bodoh. Kalau terus ganggu klon aku, mungkin boleh selamat. Tapi tidak. Ada jalan ke syurga engkau tolak. Tiada pintu neraka engkau desak masuk. Sengaja nak mati ya? Kau ingat aku takut mati? Kau nak hadapi tribulasi syurga tersebut. Tak takut seluruh sekt kau kena tangkap. Daripada bencikan keluarga Gu kamu terus zalimi dunia, baik aku binasa bersama engkau. Gila. Aku akan buat kau bayar nyawa Abang Yan. Ya, Xuan. Lepas aku tak bunuh kau. Boleh bagi tahu di mana jenazah mak kau. Setuju? Kau bukan kata kalau aku mati boleh jumpa mak? Kalau macam tu, baik aku bawa kau mati sekali. Jangan. Ya, Xuan. Kau tak nak tahu cara mak kau mati. Jangan bunuh aku bagi tahu semuanya. Okey?
Ya, Xuan. Cikgu. Mak kau berkorban dulu sebab kau pewaris sebenar keluarga Gu. Gu Changhai hantar aku bunuh kau sebab dia takut kau pulang dan ambil jawatan ketua keluarga. Apa? Mustahil. Saya sudah cabut mohor Maharaja Jet dari badan kau. Kenapa kau masih ada kuasa sekuat ini? Pernah engkau pikir manik ini sebenarnya digunakan untuk menahan aku? Doaan temu penipuan. Cikgu. Murid, maaf, aku tak boleh ajar kau lagi secara langsung. Cikgu tak rela tinggalkan kau, tapi guru tributan terlalu kuat. Aku takut takkan bertahan. Cikgu, benarkah kalau kita halau tributan syurga ini, aku boleh selamatkan cikgu? Ya, tapi tributan syurga sangat menakutkan. Kau cuma... Tributan syurga bersurai. Jadi aku bukan ahli keluarga ya? Ibu, kau beri manik ini untuk menahan kuasaku. Takut aku dedahkan diri awal dan dikesan keluarga Gu kan? Malangnya, semua orang penting di sekelilingku telah tinggalkan aku. Semua... Apa ini? Tributan syurga yang halang aku lebih sedekat. Takutkan oleh muridku dengan satu jeritan. Ini bukan anak ajaib, ini raksasa. Cikgu, mulai sekarang aku mungkin tak boleh tinggal di sekte bayangan bulan angin. Aku mesti kembali ke keluarga Gu. Baik, pergilah. Murid tabahkan hati. Murid, sudah masanya kau fahami ikatan karma dari keluarga Gu. Jika perlukan bantuan, Sek Roh Angin Bulan Bayang sentiasa di belakangmu. Teruskan. Kenapa kini Xuaner ke sektor angin bulan bayang kau mula risau? Tuan, apa tujuan Tuan ke sini? Dia sikit cuis sendiri tikrian. Maaf Tuan, Xuanher masih tak tahu identiti sebenarnya. Sebab itu dia... Isya juga salah. Sewaktu ambil kau dulu, patutnya tak pilih kasih. Ia udah keterlaluan perlakuan kau berdua. Kalau tahu, pasti tak lepaskan dia. Sekarang Xuaner di sektor angin bulan bayang, dia patut selamat. Tidak Tuan, keluarga Gu sembunyi bukan kerana lemah, tapi Xuaner belum ditemui. Kini Xuaner tunjuk kekuatan, saya takut. Kau takut kami temui budak itu, bawa pulang dan hukum ganti ibunya? Kushan. Bagaimana kau temui sini? Di Yunzhou luas ini, selain darah keluarga Gu dan budak dengan meterai Maharaja Jet, siapa lagi boleh tunjukkan kekudusan Erlang Shen? Berani kau ceroboh keluarga ya? Apa sebenarnya kau mahu? Keluarga Ye kecil ini, satu tangan pun cukup musnahkannya. Nak pergi sendiri atau aku jemput kau pergi? Siapa sangka setelah lama di keluarga Ye, ini bukan rumah sebenarnya. Kalau begitu, mari musnahkan keluarga Ye. Berhenti, siapa ikut? Nah, itu for an hour buat aku sini. Gimana ibu saya? Ibu Ewek, dia sudah tiada. Kemana dia pergi? Tak guna. Walau saya beritahu, awak tak boleh ubah apa-apa. Saya sudah tahu kebenarannya. Saya tidak menyalahkan Anda. Sebaliknya, selama ini saya berterima kasih kerana mengambil saya dan ibu. Tapi Tuan Ye, saya tak nak kehilangan ahli keluarga lagi.
Saya merayu. Tolong beritahu di mana tepatnya ibu saya. Siapa sangka Shu Ching Han awak sanggup serahkan anak awak kepada pembantu itu? Keberanian macam itu tak hairanlah adik saya pertaruhkan nyawa untuk beli masa. Tuan, orang yang Tuan minta sudah dibawa ke sini. Shu Shaoqian, bekas pembantu peribadi Shu Ching Han, kini berjaya menjadi nyonya keluarga Ye. Taktik yang bijak. Terpesona keadaan di sekte angin roh bulan bayangan. Tuan tidak perlu risau. Pembunuh upahan terbaik Yunzhou telah dihantar ke sekte angin roh bulan bayangan. Di keluarga Gu pun, yang mampu kalahkannya boleh dibilang dengan jari sebelah tangan. Pergi tangkap Shuana? Tak. Shuana cuma mahukan kehidupan aman. Dia tak nak rebut kuasa keluarga Gu. Oh begitu. Malangnya aku tak suka serah nasib kepada orang lain. Setelah dapat permata Maharaja Giok, tiada siapa di keluarga Gu boleh ancam kedudukanku lagi. Aku boleh buat Xuan Er serah permata Maharaja Giok. Tuan Gu, jangan bunuh Xuan Er. Kasihaninya, sudah terlambat. Pasti dia sudah ambil permata Maharaja Giok Ye Xuan dan kembali. Tuan lihat, bukankah aku dah kata? Nanti jumpa Ye Xuan, tapi kepala Ye Xuan yang dibawa balik. Tuan, apa benda panik sangat, cakap cepat. Tuan teruk, Yu Tialan sudah bunuh semua orang yang kita hantar. Apa berani kau? Berani kau tipu, Tuan? Nak cari maut ke? Yun Tianlan itu cuma lelaki tua tak berguna. Mana dia boleh menang? Cukuplah Gushan, jangan ganggu dia. Tak ada orang keluarga Gu berani tipu saya. Cakap, apa lagi yang saya tak tahu? Saya tak tahu. Langsung tak tahu. Tak nak cakap. Banyak cara saya boleh paksa kau bercakap. Gushan. Ya. Shu Shaoqian lama tak balik rumah. Sekarang dia pulang. Masanya untuk dia alami peraturan baru keluarga Gu. Tuan, biar hamba uruskan ini. Tunggu sekejap. Saya bagi satu peluang lagi. Nak cakap atau tak? Saya betul tak tahu apa-apa. Sejak Xuan Er keluar dari keluarga Ye masuk Wind Spirit Moon Shadow Sect, saya langsung tak tahu. Tuan, tolong lepaskan Xuan Er. Dia memang tak berniat ambil jawatan ketua keluarga Gu. Saya dah bagi peluang. Kau tak berguna. Bawa dia pergi. Gu Changhai. Sir Hans? Abang, ada apa terjadi? Wajah kau macam tak dikenali. Bukan dari keluarga Gu, kan? Adakah awak benar-benar ahli keluarga Gu? Saya... Kenapa baru sampai sekarang? Cepat masuk. Maaf, Abang. Ini pembantu baru yang saya upah. Apa kau nak masuk campur? Pergi mampus. Hei adik, sebab datang lewat mungkin kau tak tahu. Dulu dialah orang ketiga berkuasa dalam keluarga Gu. Selain Tuan Gu Changhai dan Gu Tianhong, hanya dia boleh bersuara. Malangnya dia salah pilih pihak, kini jadi tukang bersih saja. Kalau begitu buat apa banyak cakap? Sayang jelita jadi tukang sapu. Temani aku malam ini bayaran lebih dari mengemas. Abang, Tuan suruh cari orang bersihkan bilik. Jika lewat nanti kena marah. Saya yang salah. Saya rela bertanggung jawab, tapi tak boleh lambatkan arahan Tuan. Bijak juga. Kalau begitu biar budak baru ni bersihkan kau temankan aku. Abang, janganlah. Kau siapa? Saya Ye Xuan dari keluarga Ye. Aisyah Ye Xuan dari keluarga Ye? Ye Xuan? Bukankah Ye Xuan sepatutnya sudah mati? Kau bunuh itu? Itu pembunuh terbaik keluarga Gu. Hai penyapu busuk, cuba memberontak. Pemberontak? Selama ini kau yang derhaka. Kalau tak mau mati, diam. Atau saya sapu kau ke tong sampah dan hilang. Tua, adakah kau kenal ibu bapa saya? Sangat mirip. Tahukah kau berapa lama saya tunggu hari ini? Menunggu saya? Bercakap nanti. Shu Shaoqian diculik Gushan. Cepat pergi sebelum terlambat. Shu Shaoqian, ibu saya. Tua, tolong tunjuk jalan. Mari pergi. Shu Shaoqian, berani sungguh kau lindungi anak orang asing? Tidak, saya anggap Xuan anak sendiri. Degil, mari kita tengok anak kesayanganmu akan selamatkan kau. Baiklah, mari lihat berapa lama kau boleh tahan. Shu Shaoqian, selama ini kau harap Ye Xuan kembali kuasai keluarga Gu?
Mari lihat anakmu masih mau ibu berwajah hodoh begini. Schwaner, maafkan ibu. Jangan datang ke sini. Lepaskan ibu saya. Lepaskan ibu saya. Aku tak sangka si lemah itu benar-benar berjaya hidupkan kau. Anak perempuanmu sangat sayangkan kau. Dia tahu akan mati tapi tetap kembali. Xuan, kenapa kau di sini? Cepat pergi. Pergi sekarang. Nak lari sudah terlewat. Kau Gu Changhai. Kau yang bunuh ibu bapa aku. Apa maksud kau bunuh ibu bapa kau? Mereka adik lelaki dan kakak ipar aku. Macam mana aku nak sakiti? Malangnya mereka langgar peraturan keluarga. Aku terpaksa hukum mereka demi keadilan. Mengarut Gu Changhai, kalau bukan Tuan Tian Hong yang sayang keluarga, kau sudah mati di medan perang. Siapa sangka kau balas budi dengan menyerang dan bunuh beliau? Aku maafkan kau kerana sumbangan kecil kau pada keluarga Gu. Itu sebab kau masih hidup. Tapi kalau berani soal aku lagi, aku hantar anjing setia ini jumpa tuanmu. Gu Changhai, tanpa Mutiara Maharaja Giok, jawatan ketua keluarga kau tak sah. Sampai sekarang pun, kau belum dapat restu dewa sebenar, kan? Apa yang penting, sekarang aku ketua keluarga Gu. Siapa berani lawan aku? Tuan, jangan bazirkan masa dengan mereka. Bila dapat Mutiara Maharaja Giok, kita hantar mereka ke alam maut. Bila itu terjadi, seluruh Yunzo milik keluarga Gu. Aku bukan tak berhati perut, Yeshuan. Beri Mutiara Maharaja Giok, aku lepaskan kalian bertiga. Xuan jangan beri mutiara itu. Itu nyawa ibu bapa kau yang tukar. Aku rela mati selama mutiara ada pada kau. Dia tak berani sentuh kau. Bising, diam. Lepaskan ibu aku, atau aku hancurkan mutiara ini. Lepaskan ibu saya. Jika tidak, saya hancurkan mutiara ini. Berani kau, saya bunuh dia. Diam! Chase, Yeksuan, mari kita berbincang. Saya boleh lepaskan ibu kau. Sekarang seluruh keluarga Gu di bawah kawalan saya, kau kembali pun tak guna. Berikan Mutiara Maharaja Jade pada saya. Saya lepaskan korang berdua. Setuju? Jangan biar dia Mutiara Maharaja Jade. Yeksuan, jangan sekali-kali berikan. Yeksuan, pendirian saya jelas. Pilihan di tangan kau. Kalau begitu, bersumpah kau akan lepaskan mereka bila saya beri mutiara ini. Baik, saya bersumpah sebagai ketua keluarga Gu. Bila dapat mutiara ini, saya lepaskan mereka. Jika mungkin, biar dia sambar petir. Ibu Su, maafkan saya. Saya tak sanggup kehilangan ibu lagi. Ibu saya, mari kita berhemat cepat. Nak pergi? Sebaiknya minum teh dulu sebelum balik. Abang nampak tak? Mutiara Maharaja Jade yang abang suruh kakak ipar hantar. Akhirnya di tangan saya. Kata suara ini, akhirnya saya dapat lihat kuasa sebenar Mutiara Maharaja Jade. Gu Changhai, jangan buat ini. Semua usaha kau sebelum ini akan sia-sia. Mutiara Maharaja Giok ialah harta legenda langit dan bumi. Dipelihara keluarga Gu kami sejak turun-temurun. Tiada yang berani menggunakannya. Kau si sampah masyarakat ini, dengan Mutiara Maharaja Giok boleh bunuh assassin terhebat keluarga Gu. Jika ketua keluarga gunakan ini, pasti jadi yang terkuat di Yunzong. Tiada tandingannya di dunia. Bila aku serap kuasanya, kalian semua akan jadi bahan latihanku. Inikah Mutiara Maharaja Giok? Akhirnya aku berjaya. Begini jadinya. Ayahku pernah beritahu kau hanya seorang boleh guna Mutiara Maharaja Giok ini. Jika orang lain guna, hasilnya cuma satu. Jadi manusia biasa, kehilangan berkat dewa-dewi. Tak mustahil, ini tak benar. Tangkap perempuan itu. Mulai sekarang ketua keluarga Gu hanyalah aku, Gu Xuan. Siapa berani melawan? Ini mustahil. Dengan hak apa kau menguasai Mutiara Maharaja Giok? Salam hormat Tuan Ketua Keluarga. Ini mustahil, ini tidak benar. Naskah kuno nyatakan sesiapa berdarah Gu boleh guna Mutiara Maharaja. Kenapa aku tak boleh? Akulah pewaris sebenar keluarga Gu. Aku ketua keluarga Gu yang sah.
Ahli keluarga Gu memang boleh, tapi... Gu Changhai, takkah kau sedar mengapa ayahku tolak kau jadi ketua keluarga? Apa maksud kau? Kau sagamana jadi pewaris darahku paling suci. Tapi kau lupa perkara utama. Darah penting, tapi peribadi lebih suci. Mutiara Maharaja bukan sekadar simbol kuasa. Ia mewakili pemimpin adil dan berbudi yang boleh makmurkan keluarga Gu dan Yunzhou. Tuan Tian Hong nampak keserakahanmu ketika hidupnya bercanggah dengan jalan kuasa yang kau kejar. Beliau takut jika kau dapat kuasa Mutiara Maharaja, keluarga Gu akan musnah dan Changzhou huru-hara. Tapi aku dah banyak korbankan. Kenapa akhirnya aku tetap tak dapat apa-apa? Pengorbanan dan usaha yang berdasar penindasan hanyalah khayalan puas hati sendiri. Kuasa sejati dan antara hari suci dan kebaikan pada dunia. Encik Ye Xuan berjaya pada pengiktirafan Mutiara Maharaja kerana tekad kuat, hati murni dan kasih mendalam pada keluarga. Tak, aku tak akui. Hanya aku layak jadi ketua keluarga Gu. Kau paksa aku, Gu Tian Hong. Kalian semua paksa aku. Alamak, itu mutiara iblis hitam. Macam mana dia dapat benda itu? Ye Xuan, jangan biar dia guna benda itu. Ibu lepaskan ibu aku. Kuasa, inilah rasanya memiliki kuasa. Ye Xuan, nampakkah? Tanpa Mutiara Maharaja Jet pun aku boleh jadi yang terkuat. Keluarga Gu tetap milikku dan Yunzhou juga hak aku. Ye Xuan, bawa ibumu pergi sekarang. Cepatlah. Please leave family meeting a video. Tapi dia... Jangan risau tentang aku. Pergilah. Ye Xuan, pergi ke Sekte Yunlan untuk satukan Mutiara Maharaja Jet, kemudian balas dendam. Jom pergi. Sialan. Memandangkan mereka lari, kau yang akan mati sebagai ganti. Sekte Bayu Bulan Bayang, kita tunggu saja. Xuan, bagaimana perasaanmu? Bolehkah kau kawal kuasa Meterai Maharaja Jet? Aku baik. Kuasa Meterai Maharaja Jet sedang menyatu denganku. Ini bukan sekadar kuasa tapi juga tanggungjawab. Aku ingin gunakannya untuk lindungi orang di sekelilingku dan lebih ramai yang tak bersalah. Ye Xuan, jarang ada yang berfikir sepertimu. Ingat, kuasa besar bermakna tanggungjawab besar. Kau mesti belajar kawal kuasa ini. Jangan biarkan ia jadi beban. Ketua Sekte, celaka. Gu Changhai dah serbu nak rampas Meterai Maharaja Jet dan hapuskan Sekte Angin Bulan Bayang. Sombongnya. Gu Changhai berani sangat, tapi Sekte Angin Bulan Bayang bukan mudah diperkotak-atik. Guru, biarkan aku pergi. Perseteruan dengan keluarga Gu harus kutamatkan. Xuan, kau dah bersatu dengan Meterai Maharaja Jet. Kali ini, Gu Changhai mesti bayar hutang darahnya. Keshan, kau berani muncul cari maut. Gu Changhai, Mutiara Maharaja Jet ini harta langit dan bumi. Mana boleh jatuh ke tangan orang tamak macam kau? Hari ini, kuasa Mutiara Maharaja Jet akan buktikan kau cuma semut. Gadis ni memang tak mengecewakan aku. Hancur. Mana boleh, aku dah guna Mutiara Iblis tau. Gu Changhai, hari ini aku Ye Xuan akan lenyapkan kau atas nama langit. Tak, aku akan jadi lebih kuat, Ye Xuan. Kau tak boleh bunuh aku. Aku tak akan benarkan kau berjaya lagi. Gu Changhai ini dulunya seorang wira yang dihormati. Malangnya dia tidak pilih jalan benar. Pasti jadi tokoh terkemuka di Yunzhou. Kuasa dan pengaruh hanya sementara. Yang kekal abadi adalah pribadi dan amalan. Gu Changhai, hari ini aku tak akan bunuh kau. Rupa-rupanya begitulah. Aku Gu Changhai, kejar kuasa seumur hidup tapi lupa perkara asasi. Kekalahan hari ini aku terima sepenuh hati.
Aku harap sisa hidupku ada peluang tebus kesalahan silam. Xuan deklarasi akhirnya setia. Malangnya mereka yang pergi takkan kembali. Ibu, bawa aku jumpa ibu bapa yang tak pernah kulihat. Ya, sudah tiba masanya bawa kau jumpa mereka. Ibu anak derhaka Yeshuan datang menghadap. Anakku patuh dan bertimbang rasa. Mana mungkin kau derhaka? Puan dan Wat masih hidup? Syaukian, kau dah lama menderita. Awak, wakibku? Xuan, maafkan ibu. Ibu. Gu Changhai masih hidup. Ibu tak boleh dedahkan diri. Tak apa sekarang. Akhirnya kita boleh pulang. Ya, mari kita pulang.